Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa huwa habibuhu wa safiyyuhu qaliluhu, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita sambung kuliah kita, ada beberapa soalan. Yang pertama, adakah diperbolehkan yakni memberi zakat, khususnya pada zakat harta, seperti mana simpanan kita, wang ringgit kita, kepada masjid ke, surau ke, madrasah ke, ataupun yang seumpama dengannya dengan tujuan untuk pembangunannya. Dalam hal ini ulama-ulama para salafus salih terdiri pada imam-imam mujtahid yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad tidak memperbolehkannya. Disebabkan usulnya kitab Allah Subhanahu wa taala ada 8 asnaf yang semuanya manusia yang berakal, yang akhir balik. Jadi masjid itu, surau kita tidak ada kaitan dengan akhir balik. Kalau dikatakan surau pun kena tunggu akhir balik, siapa yang nak pergi cek tu? Begitu juga Imam Khalaf. Imam Salah ni maknanya sebelum nak sampai 300 Hijrah. Itu Imam Mujtahid yang 4. 301 Hijrah sampai sebelum pada zaman mutaakhirin yang terakhir ni juga mengikutnya imam-imam salaf dulu. Hanya saya mendapati beberapa fatwa mutaakhirin, fatwa yang terakhir. Dan ada juga di antara mereka yang masih hidup, ada juga yang baru meninggal dunia atas fatwa-fatwa mereka, di mana mereka mengizinkan dengan syarat. Dan saya menemui 3 fatwa. Fatwa yang pertama tidak diperbolehkan secara mutlak. Fatwa yang kedua diperbolehkan, tapi pada asnafnya fi sabilillah atau fi sabilillah. Walaupun begitu, fatwa ini dhaif. Fatwa ini sangat lemah. Fatwa ini lemah. Antaranya yang memfatwa dari Imam Qaffal, Imam mazhab Syafi'i, tapi ulama ada mazhab Syafi'i yang seangkatan dengannya juga menolak fatwa kerana bertentangan dengan fatwa yang salah, termasuk fatwa Imam Syafi'i. Itu 2. Fatwa yang ketiga, ulama-ulama mengharuskan menerimanya dengan syarat darurat. Lalu saya juga melihat beberapa fatwa di Indonesia melalui Jabatan Agama negeri masing-masing, seperti mana Selangor wilayah, saya melihat wilayah tidak memperbolehkannya. Di Selangor boleh, tapi bersyarat, syaratnya amil. Jawatan agama boleh terima, lepas tu dia bagi duit zakat untuk beli tikar, untuk beli kapit. Macam masjid kita tu zakat dunia, kapit masjid tu. Tapi dia amil, dia yang mengutip, tu tak ada masalah. Yang masalahnya surau, dia tidak ada amil di sini. Dia tidak ada amil. Kalau ada amil tak ada masalah. Sebab amil itu yang menguruskan nak bagi siapa, nak disalurkan kepada siapa, walaupun dia nak bagi masjid ke surau ke ataupun buat bangunan sekalipun. Dia ada amil atas fi sabilillah. Dia kena masuk pada amil pada untuk pengurusan fi sabilillah, seperti mana Jabatan Agama Islam Selangor buat. Walaupun begitu, apabila saya melihat fatwa ini, bagaimana fatwa ini boleh wujud? Disebabkan mereka mengambil fatwa Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi itu dia berfatwa diperbolehkan, syaratnya darurah, terpaksa ambil, terpaksa kumpul untuk buat pembangunan.
Lalu ditanya bagaimana syaratnya darurah itu berlaku, disebabkan tidak adanya sumbangan yang lain. Lalu kita melihat apabila diambil, dikumpulkan bersama dengan orang yang bagi zakat, bahkan mungkin lebih besar daripada sumbangan itu sendiri. Kalau orang bagi zakat ni ribu-ribu. Sebab apa? Kalau dalam akaun dia itu 200,000, tolak 2.5 dah berapa? 2.5%. Kalau dalam akaun dia 500,000, 1 juta ke, dah 25,000. Kalau dalam akaun dia 1 juta, besar. Tapi kata ulama atas darurah, fatwa di Perlis pun saya tengok atas darurah. Tapi kita tak ambil fatwa dia atas darurah. Jadi dalam hal ini sebenarnya kembali balik atas asnaf. Kalau boleh ada satu pihak yang menjadi wakil. Kaedahnya adalah ambil pada asnaf gharimin, berhutang. Bagaimana kaedahnya? Nanti seorang, 2 orang, 3 orang dia mengeluarkan terlebih dahulu daripada apa yang dia ada, lalu bayar kontraktor tu. Kontraktor tu buat. Lalu sekarang ini kita boleh bagi zakat kat dia untuk bayar balik hutang dia. Gitu. Sebab kita guna duit dia, tu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah kita berhutang dengan kontraktor tu. Jadi kita dapat sumbangan zakat, zakat tu lah bayar hutang kontraktor tu. Itu gharimin. Cuma syaratnya mesti ada orang yang jadi wakil nak menguruskannya itu. Seperti Ibn Ustaz Nazri pun tanya saya, sebab orang pun bagi zakat kat dia, macam mana nak buat? Ustaz kena jadi seorang daripada amil, lepas tu mungkin jadi salah satu daripada asnaf yang gharimin. Ada hutang tak? Ada. Ambil duit tu, bayar hutang tu. Ataupun menjadi asnafnya fi sabilillah, tapi dia tahu bahawasanya dia menerima, tapi dia tak jadikan sebagai untuk dia secara mutlak. Dia guna balik untuk sekolah. Kita faham itu. Kaedah tu saja. Dan ini saja kaedah, walaupun fatwanya lemah, tapi ulama kita akhir zaman ambil yang ini je lah. Kalau ikut pada usul, memang ulama berfatwa secara mutlak tidak boleh. Jadi saya kembali balik pendapat yang pertama, yang paling sahih, yang paling kuat, tidak dibenarkan disebabkan dia bangunan. Dia tidak termasuk asnaf 8 yang disebut oleh Allah dalam Quran. Fatwa yang kedua boleh, tetapi sangat-sangat lemah. Itu pun syarat mesti ada wakil pengusi. Di mana pengusi diambil lalu digunakan untuk pembangunan itu. Tapi fatwa ini sangat lemah. Fatwa yang ketiga diterima, diambil kerana darurah, kerana tidak ada sumbangan yang lain lagi. Tapi bersyarat, syarat darurah itu juga hendaklah jangan sampai apabila dia dapat, lalu yang asnaf yang utama ini terbiar, terpinggir. Dia tidak boleh begitu. Tapi kita kena tahu bahawasanya zaman hari ini tidak sama macam zaman dulu. Sebab ulama berfatwa tidak mengapa seseorang mengeluarkan zakat terus pada asnaf. Sebelum ada jawatan agama dulu-dulu lah. Sekarang ni ada jawatan agama, lalu jawatan agama pun berfatwa bagi kat dia orang. Cuma kalau bagi kat dia orang, tak sampai ke surau pula. Sebab salah kat situ. Buatnya ada orang nak bagi kita kumpul. Kalau orang nak bagi zakat, dia adalah 2 juta. Lalu kalau kita bagi jawatan agama, agak-agaknya pulangan kita berapa? Ya. Seperti mana contoh satu madrasah diizinkan untuk dapatkan zakat, tetapi jawatan agama akan ambil 50%. Ini saya tahu kes ni. Sebab saya pun pernah buat juga. Kalau kita tanya jawatan agama nak ambil 50%, jadi 50% jadi kat madrasah untuk pembangunan dia. Cuba salah benda ni. Cuba salah. Itu pasal pada kaedah saya dua. Yang pertama diperluaskan makna fi sabilillah, tapi kembali dia kena jatuh asnaf. Yang kedua gharimid, orang yang berhutang. Surah kita berhutang, duit zakat tu bayar terus hutang. Memang pembangunan tu berlaku, cuma atas untuk bayar hutang. Sebab kena masuk asnaf, dia dipilihlah seorang dua menjadi wakil untuk menguruskan gharimin tadi.
Lepas tu seorang dua menjadi wakil untuk fi sabilillah. Begitu. Tapi pada kaedah pada zaman Rasulullah tidak berlaku, melainkan Rasulullah perintah mana sedekah, sedekah, mana zakat, zakat. Macam kita hari ni berkira-kira, kalau aku keluar zakat bagi sumbangan, banyak duit aku habis. Jadi pilih, kalau zakat aku tak perlu nak sumbang dah, keluar zakat je. Padahal zakat itu kewajipan. Mau tak mahu dia bagi, kena keluarkan juga, walaupun tak jatuh ke surau masjid. Kaedah yang terbaik sebenarnya adalah zakat tetap zakat. Keluarlah satu sumbangan. Itu untuk masa depan kita ke akhirat. Kita banyak dosa. Lalu Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah itu dapat memadam kemurkaan Tuhan kepada kamu. Jadi itu jelas kaedah yang saya tahu di sudut fatwa. Kalau nak kena tahu juga, pergi tanya jawatan agama. Cuma saya khawatir jawatan agama, banyak ke orang nak aku bagi zakat, nak kumpul-kumpul berapa? Ada 2 juta tuan, bagi kat kami dululah. Saya khawatir yang itu. Betul. Tak percaya, pergi tanya. Saya khawatir yang itu, bagi kami dululah. Buatnya dapat 20 juta, surau kita tak sampai, tapi duit orang nak sumbang tu 20 juta. Saya pasti jawatan agama nak. Sebab apa? Bajet melebihi, duit melebihi bajet dalam kertas hitam putih. Jadi lebihnya jawatan agama nak. Tu pasal dalam hal ni ada benda kena buat siap senyap-senyap. Betul. Kalau buat hitam putih juga, ini semua tak adalah kat kita. Ke akaun lain lah, akaun jawatan agama lah. Wallahu ta'ala ada. Soalan yang kedua dia tanya, hakikat kewujudan ditentukan dengan cara yang bagaimana? Kalau berkaitan kerana kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, ulama kita melarang kita fikir kewujudan Allah dengan akal, dalil akli. Tidak boleh. Hakikat kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala melalui dalil akli, tetapi dikuatkan dengan dalil akli. Naqli ini dia bersumber ke Allah dan juga Rasul. Kita boleh keluar. Rasulullah SAW mengajar kita tentang kewujudan Allah. Kan Allah, Nabi sebut kan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah ada. Dan dalam Quran juga banyak disebut oleh Allah tentang Dia yang menciptakan. Itu dalil naqli, tapi dikuatkan juga dengan dalil akal. Mana kita terima betul, sebab yang bagi tahu kepada kita adalah Rasulullah SAW yang ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Quran mukjizat, beriman pada mukjizat. Hanya saja kata ulama, walaupun kita menerimanya dalil naqli dan juga dikuatkan dengan dalil akli, akal, tetapi hakikat kewujudan pada zat tidak ada siapa mengetahui. Bahkan dilarang bagi kita untuk mengetahui sampai hakikat zat, disebabkan tidak ada siapa yang mampu untuk capai pada hakikat zat, hakikat wujud pada zat tu. Sebab yang wujud tu zat dia lah, cuma zat dia ini tidak boleh sampai pada akal kita. Hanya saja boleh diterima akal wujudnya Allah, adanya Allah. Boleh diterima akal tak? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata dia wujud, dia ada, tanpa dengan gambaran, tanpa dengan rupa, tanpa dengan bertempat, bersudut, jisim, arat, jauhar, fizikal. Kita terima tak ada akal? Kita terima. Kita terima. Itu dalil akli. Tetapi setelah Allah membagi tahu kepada kita tentang dalil naqli daripada kita Allah Subhanahu Wa Taala, itu tentang Allah. Tapi tentang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala cuma disandarkan juga kepada Allah, sebab Allah pencipta. Sesuatu yang wujud, dia mempunyai martabat dia. Martabat yang pertama dengan mata yang lihat. Martabat yang kedua melalui akal fikiran. Martabat yang tiga melalui lidah yang berbicara. Martabat yang keempat melalui digambarkan dengan lukisan ataupun penulisan.
menulis ke, melukis ke, itu semua ada kaitan juga dengan kewujudan sesuatu melalui 4 martabat tadi. Walaupun begitu, orang awam dia tidak sampai kepada batasan hakikat untuk mengetahui 4 martabat ini secara detail, tafsili. Dia hanya tahu secara umum saja, ijmali. Sebagikan contoh, secara umumnya manusia apabila disebut dengan akan api, lalu mereka mengatakan bahawa api itu dapat membakar dan sifatnya panas. Tetapi itu bukan hakikat. Dia tak jadi hakikat lagi. Sebab hakikat api yang sedang nyala tu, yang nyala di mana? Di dapur kita. Zaman dulu Imam Al-Ghazali kata, tempat kamu masak lah. Biasa kamu nyalakan api di tempat masak kamu. Waktu malam kamu nyalakan api. Jadi hakikatnya api yang nyala, dan kamu tahu dia menyala dan mempunyai sifat panas. Itu barulah hakikat api. Tapi apabila dikatakan bahawa api itu panas, api tidak ada depan dia, tidak menyala depan dia, maka itu bukan hakikat. Sebab dia berbicara di lidah. Kalau menjadinya dia menjadi hakikat, maka lidahnya pun terbakar kerana disebut api di lidah dia. Itu sendiri sebut api, panas. Lidah kita jadi panas tak? Terbakar tak? Jawapannya tidak. Maknanya tidak jadi hakikat pada lidah. Orang ambil gambar foto api yang sedang nyala, lalu dia pegang, panas tak? Bahkan foto tu tak terbakar, maka itu bukan hakikat juga. Bahkan kita tulis api, API, lepas tu kita pegang. Panas atau tidak? Tidak juga. Bahkan kertas tu pun tak terbakar kerana tulisan, maka itu dia wujud, tapi wujud tanpa hakikat. Bahkan dalam akal fikiran kita boleh membayangkan api yang menyala, yang marak nyala, bahkan sampai boleh membayangkan rumah terbakar sekalipun. Tetapi dalam fikiran kita tidak menyebabkan dia terbakar juga. Tidak juga. Bahkan mata yang memandang api, adakah mata terbakar kerananya? Yang mana objek api itu dah masuk pada mata. Itu juga bukan jadi hakikat. Jadi hakikatnya kembali balik Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan api itu membakar dan mempunyai sifat panas. Boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya dia menghendaki, dia boleh saja buang kepanasan sehingga api itu jadi sejuk. Bahkan dalam neraka ada saja api yang menyala, tapi dia bukannya panas, apinya sejuk. Saya rasa pernah kita cerita balik. Dalam neraka, orang semua berteriak kerana panasnya api neraka. Api neraka itu membakar bukannya seperti mana api dunia, biru, kuning, merah. Api dalam neraka, kata Rasulullah SAW, berwarna hitam yang sangat-sangat likat hitamnya, pekat. Bahkan Rasulullah SAW pernah melihat api neraka. Nabi kata sesungguhnya api neraka kulihat kal hajar, kal hadid macam besi, cairan besi tu, tapi dia dah mengerah, membeku, hitam, kata Rasulullah. Itu keadaan api neraka di dalam neraka. Tak boleh digambarkan sebenarnya. Lalu orang berteriak panas. Datang malaikat, adakah kamu mahu pergi ke tempat yang sejuk? Mau. Macam kita lah bagi borang tulis seorang-seorang. Rupanya semua tulis, semua nak masuk tempat sejuk. Malaikat beritahu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan aku untuk membawa kamu semua ke tempat yang kamu kata tu sejuk. Bawa. Bila dia dibawa sana, mereka tetap disiksa. Akhirnya mereka pun mohon, keluarkan kami kerana kami merasa siksaan jauh lebih sakit berbanding tempat panas sebelum tu. Tempat sejuk tu jauh lebih tersiksa. Itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia yang menyejukkan, dia yang memanaskan. Sebab apa dalam Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut tidak ada siapa yang mengazab dengan azab dia. Tak boleh nak mengazab dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana contoh dalam hal ini, saya ingatlah ulama berbicara dengan soalan yang ditanyakan tentang adakah iman ni bersifat qadim,
Adakah iman bersifat qadim? Yang telah kita pelajari bahawasanya yang qadim itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala lagi azali. Terdahulu telah adanya Allah tanpa permulaan. Itu qadim lagi azali. Lalu adakah hal ehwal iman ini juga qadim? Maka dijawab Imam Al-Ghazali, apa yang kamu tahu tentang iman? Adakah kamu perlu belajar tentang iman? Ya. Maka apabila dikaitkan kamu perlu belajar tentang iman, maka dia itu baharu, bertaraf makhluk lah, bukan bersifat qadim lah. Seseorang itu beriman kerana usahanya juga. Seperti mana orang kafir pun jadi kafir kerana usahanya juga. Jadi usaha itu semua tidak ada yang bersifat qadim. Sebab kembali qadim hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah seseorang akan mengetahui perkara akhirat melalui kajian-kajian ataupun analisa yang dibuatnya tanpa melalui Rasulullah SAW? Takkan dapat. Itu ittifaq telah disepakati oleh ulama-ulama. Kalau perkara sam'iyah, perkara akhirat, ahli saintis ke, pakar itu, pakar ini ke, kalau bukan melalui Rasul, dia takkan dapat. Tentang sam'iyah, khususnya kiamat, akhirat, mereka tidak akan dapat dan mengetahuinya. Dia nak kaji pakai apa untuk cerita akhirat? Dia nak kaji dengan apa tentang kiamat laku bila? Sebab semua tak asrar min asrarillah, itu semua rahsia termasuk rahsia Allah. Macam mana dia boleh nak kaji melalui kajian sains dia? Pakar ada orang yang pakar matematik, dia nak kaji kiamat bila melalui matematik. Itu ahli falsafah. Dia kata berlaku ke? Nanti saya nak tengok dalam falsafah macam mana dia pakai falsafah. Yang saintis pula ada dua. Satu dia akan pakai teori, satu lagi dia kaji tak pernah selesai. Kaji tak pernah selesai, tak ada kesimpulan. Yang satu lagi ada kesimpulan, tapi melalui kajian sains dia. Lalu ulama mengatakan bahawa seseorang tidak akan tahu perkara sam'iyah, perkara akhirat, perkara kiamat, mereka daripada Rasul saja. Allah hanya beri ini semua pada Rasulullah. Siapa nak tahu, ambil pada Rasul. Ambil daripada Rasul melalui para alim ulama lah yang menulisnya, menyusunnya apa yang Rasulullah cerita kepada kita tentang perkara-perkara sam'iyah. Dan yang terakhir, adakah seseorang yang digelar sebagai arif billah adalah seorang yang telah mengenal Allah secara sempurna? Arif billah ni maknanya dikatakan dia kenal Allah, kenal pada hal ehwal yang Allah dah campak ilmu tu kepada umat Nabi Muhammad. Tetapi tetap kata ulama kita sedikit saja. Walaupun sedikit, kita tidak akan sampai pada martabat, maqam, manzilah, kedudukan, derajat aribillah. Itu saja. Tetapi tidak ada di antara aribillah yang sempurna mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada siapa pun makhluk di atas alam ini, sama ada Nabi, Rasul, malaikat, para wali, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sekenal-kenalnya sehingga dikatakan seolah-olah dia mengenal Allah seperti mana Allah mengenal atas diri dia. Tidak ada. Bahkan sebuah kejahilan apabila seseorang mengatakan saya mengenal Allah seperti mana Allah mengenal diri dia. Jahil. Bahkan juga jahil apabila dia nak kenal Allah, dia belajar sehingga bagi dia mampu mencapai kesempurnaan mengenal Allah. Dia kata sempurna mengenal, juga salah. Itu juga sebuah kejahilan. Dan ini adalah telah disepakati oleh seluruh ulama. Walaupun disebut sebagai arif billah, Rasulullah SAW itu paling kenal Allah, tapi tetap juga Rasulullah mengenal Allah pada batasan yang Allah campaknya ilmu tersebut pada Nabi. Sekadar itu, bukan menunjukkan Rasulullah mengenal Allah secara sempurna seperti mana Allah mengenal atas zat dia sendiri.
Rasulullah juga tidak memiliki itu semua. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu ta'ala a'lam. Ayat seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-28 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kita ambil satu ayat ini dulu. فإذا انشقت السماء, apabila langit itu terbelah. Terbelah di sini pecah. Pecah di sini kata ulama terlalu hebat sehingga tidak dapat digambarkan bagaimana dia terbelah, bagaimana dia pecah. Sebab ini juga sam'iyah. Ahli ihwal iman meyakini perkara ini pasti berlaku. Pasti berlaku. Fakanat wardatan kaddihan, apabila saja langit itu terbelah, dipecah, maka menjadilah akan satu warna seperti mana warna merah. Yang mana merah itu seperti mana pada bunga mawar. Dan sebagian lagi kata ulama, kaddihan, seperti mana juga bukan sekadar berwarna demikian, tapi berkilat seperti mana adanya minyak yang berwarna. Sehingga kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia tidak semestinya warna merah, bahkan dia akan berubah-ubah warnanya. Ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana contoh hari ini, langit dikaji orang dengan warna-warnanya. Bahkan apabila matahari terbenam, di langit itu ada mega merah. Hilang mega merah, habis waktu maghrib. Datang kegelapan malam tu maknanya masuknya waktu isyak. Jadi kita kalau nak tahu isyak dah masuk ke belum, mega merah tu dah hilang, lalu datang kegelapan. Walaupun mungkin bulan belum timbul lagi. Pada siang hari manusia akan melihat melalui kajiannya dengan awannya, langit yang birunya, sekian-sekian warnanya. Sehinggalah apabila datangnya mendung, langit sekian-sekian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nak beritahu kepada kita, keadaan kaddihan ini tidak pernah berlaku dalam alam. Tidak pernah berlaku semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Tak pernah berlaku. Jadi fa'idzan syaqqatis sama, jadi apabila langit itu pecah, dia terbelah, disebabkan apa? Dikatakan tidak pernah berlaku kerana dia hanya berlaku pada hari kiamat saja. Kita tak mengatakan kiamat pernah berlaku sebelum ni. 1000 tahun, 2000 tahun, 10,000 tahun dulu kiamat pernah berlaku. Begitulah keadaannya langit merah ni semua berkilat. Tidak pernah berlaku sama sekali. Memang adanya turunnya azab di atas dunia ini. Batu api pernah turun, hujan batu pernah turun, angin taufan pernah, puting beliung pernah, petir, guru itu semua pernah. Jeritan malaikat Jibril alaihi wasallam pun pernah menghancurkan penduduk Ethiopia dulu. Tapi cerita tentang langit di sini tidak pernah lagi berlaku, sehinggalah dia hanya berlaku pada hari kiamat saja. Oleh kerana itulah perkara ini tak boleh digambarkan. Sesuatu bila adanya satu pengalaman, manusia boleh menggambarkannya kalau dua matanya pernah melihatnya. Mungkin dia pandai menulis, pandai juga melukis, pandai juga mewarnakan, lalu dibuat beginilah keadaan yang pernah berlaku sebelum ini. Apabila datang kepada kita seseorang mengatakan, saya pernah menyaksikan bagaimana langit itu terbelah, adakah kita boleh mengakui kata-katanya? Tidak. Terus jangan kita menolaknya, melainkan kita tanya apa yang dimaksudkan. Awak pernah melihat langit terbelah? Langit terbelah ini adalah kiamat. Lalu adakah kiamat pernah berlaku? Ya. Itu kami tolaklah. Kiamat tak pernah berlaku pun sebelum ini, melainkan kiamat hanya berlaku sekali je. Bila berlaku kiamat, habislah kebinasaan mata alam ni. Langit dan bumi semua binasa, selesai, akhir. Itu yang disebut bila selesai ni kiamat,
Itu yang disebut sebagai hari akhirat. Akhirat itu maksudnya apa? Hari yang terakhir dalam perjalanan kehidupan manusia. Dan kita hidup beberapa alam. Jadi alam yang terakhir kita akan lalui adalah alam akhirat. Dan alam akhirat itu adalah alam yang terakhir, sehingga tidak lagi ada alam yang lain. Dan Allah menciptakan syurga neraka, lalu diberinya dua tempat ini di akhirat. Kemudiannya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan siapa di syurga masuk syurga, siapa di neraka masuk neraka, lalu dikekalkan baqa' aradi, kekal selama-lamanya. Allah yang mengekalkannya. Wa insyaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah, dan terbelahnya langit. Pada ketika itu langit ini tidak ada kekuatannya lagi. Wahiyah, terlalu lemah. Itu yang kita tak boleh menggambarkan bagaimana keadaannya. Dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebut begitu, juga sabdaan Nabi. Tetap tak boleh digambarkan. Itu menunjukkan sesuatu yang tidak boleh digambarkan. Itulah yang menguatkan iman, kerana beriman saja. Kalau kita baca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini kita boleh baca dan tengok terjemahannya, tengok tafsiran ringkasnya, cuma tidak perlu membayangkan keadaannya. Tidak perlu. Mengapa agaknya? Kerana perkara kiamat ini tidak terlintas dalam akal ataupun dalam hati sanubari kita. Tidak tergambar. Mengapa agaknya tidak tergambar? Kerana terlalu hebat. Sesuatu yang Allah hebatkan kejadiannya, hebatkan tentang apa yang berlaku mengenai makhluk yang dicipta, sukar nak digambarkan. Bukan sekadar kiamat, wajah Rasul pun para sahabat susah nak gambarkan. Orang tanya Abu Bakar Siddiq, macam mana wajah Rasul? Kalau kamu bertanya tentang wajah Rasulullah SAW, aku tak boleh nak gambarkan hakikatnya. Tapi dia orang paling lama dulu dengan Rasul. Abu Bakar, Umar pun ditanya yang sama, Uthman ditanya, tak boleh gambarkan. Apa maksud tidak mampu nak menggambarkan wajah Rasul? Kerana dia seolah-olah wajahnya tak sama macam wajah selain daripada dia. Walaupun dia kata ana basyarum mislukum, dalam Quran pun ana basyarum mislukum, aku manusia macam kamu. Aku makan macam kamu makan, aku duduk macam ni kamu duduk. Aku makan macam hamba makan, aku duduk macam hamba duduk. Tapi dia tidak boleh dihakikatkannya, kata ulama, itulah pada usul kejadian jah dan juga zat Rasulullah SAW. Itu rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala, tak boleh digambarkan. Itu menunjukkan memang Rasulullah Nabi Rasul yang sangat hebat, dan tak boleh nak gambarkan kehebatan dia. Bahkan di antara semua manusia, dia yang paling sempurna di sudut kehebatan dan keistimewaan. Pahala yang paling lengkap dia juga Rasulullah SAW. Penghulu seluruhnya. Nak kata orang buat baik, dia penghulunya. Walaupun dia tidak syahid, dia penghulu syahid juga, syuhada. Sebab orang yang syuhada tak boleh masuk syurga. Mereka Rasulullah pergi buka dulu pintu syurga, barulah syuhada akan masuk. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam. Dan ingatlah ketika mana langit itu pecah, kemudian pula mengeluarkan kabut yang berwarna putih. Kabut berwarna putih menunjukkan bahawa kabut ini ataupun sesuatu yang tak pernah dilihat di atas dunia, tak pernah dilihat. Kalau tak pernah dilihat, tidak ada pengalaman. Di sini kata ulama, Allah mengajar kita iman. Seperti mana Rasulullah SAW, bila Nabi berbicara, dia berbicara dengan Arab yang fasih. Bahasa Arab yang fasih, ketinggian bahasa Arab. Bahasa lain tak boleh nak challenge dia. Bila tak boleh nak challenge bahasa aslinya Arabiah, maka bila terjemahan tak boleh nak sampai juga. Tak boleh. Itu kaedah Rasulullah apabila bersabda. Oleh kerana itu ulama kita ditanya oleh orang awam lah, bertanya, kenapa Rasulullah ada kalanya bila bersabda sesuatu yang kita tak boleh nak faham. Bahkan kalau kita faham, ulama kita berdiri, itu bukan maksudnya. Apanya? Orang awam tersalah faham. Ra'aitu Rabbi bi ahsani surah.
Aku pernah melihat Tuhanku dengan sebaik-baik rupa. Lalu kalau hadis ini sampai kepada akal orang awam, mana Allah Subhanahu Wa Taala ada surah, ada rupa. Tapi ulama kita pun diri menyatakan, jangan kamu faham rupa itu bentuk. Bentuk, wajah, ada jauhar, ada jirim, ada jisim, ada arak, adanya juzuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka akan bertanya, kalau gitu mengapa Rasulullah bersabda demikian? Lalu diterjemahkan kepada kami. Itu yang kata ulama dalam hal ini, kamu memerlukan ulama untuk belajar ilmu ini. Bila kamu nampak kamu memerlukan jalan ilmu melalui ulama, ada juga jalan yang mana insya-Allah kamu faham. Dirikan solat 5 kali, adanya kiamat, adanya syurga, adanya neraka, kamu semua dah faham. Tapi tentang mutasyabih, kamu memerlukan ulama. Kamu memerlukan ulama. Itu pada kaedah sebab bahasa Arab tu dah terlalu tinggi. Tak ada bahasa boleh atas daripada bahasa Arab. Tidak boleh. Itu hakikatnya lughatul Arabiyah. Itu bahasa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Quran dalam bahasa Arab. Dan Allah memilih Nabi terakhir pun Nabi Arab. Jadi kalimah, huruf, dia bersifat qadim pada zat. Tapi pada yang lafzi, kita lihat, kita sentuh, kita tulis, itu semua makhluk. Tapi disandarkan pada zat yang qadim, Allah yang bersifat dengan sifat kalam, berbicara. Mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang hanya disifati pada khasas, sesuatu yang dikhususkan. Begitu. Seperti mana contoh tadi yang saya beritahu, api. Api itu apabila kita benar-benar merasai panasnya api boleh membakar kayu, itu adalah khasah pada api. Tapi yang ditulis, gambar foto api, tulis api, sentuhnya atas kertas, disebut di lidah, itu tidak ada khasah. Lalu begitu juga kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca, ini tulisan ni, huruf ni, kertas ini semua bertaraf makhluk. Tetapi tetap juga kita baca disandarkan kepada Quranul Karim yang bersifat dengan qadim balik. Dia kena kembali balik khasah. Itu bahasa dalam ahli sunnah mengatakan Quran itu kalam Allah dan bukan makhluk. Dan tidak menafikan tulisan itu makhluk, suara yang keluar itu makhluk. Tetapi kita perlu menyebut tentang khasah tadi, pada sifat hakikatnya kalam Allah bersifat qadim. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.